أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى أيضا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, muslimin muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita merafakkan lagi sekali setinggi-tinggi kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala kita masih lagi diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini untuk kita terus menzahirkan ubudiyah ataupun pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala bagi lagi peluang kepada kita untuk kita hidup dalam melaksanakan agenda, dalam melaksanakan aktiviti-aktiviti ataupun boleh disebut sebagai tentatif yang telah pun digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang telah pun diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua sebagai manusia, untuk kita semua sebagai hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berusaha untuk melaksanakan agenda ataupun tentatif yang telah pun disusun, atur oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah semua aktiviti yang kita lakukan, yang kita jalani dalam kehidupan kita seharian, dalam kehidupan kita selama ini akan memberikan manfaat, akan memberikan kebahagiaan, akan memberikan kebaikan sebenarnya untuk diri kita juga. Untuk diri kita juga. Dan marilah sama-sama kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah juga bagi peluang kepada kita pada hari ini, pada petang ini untuk berada dalam majlis ilmu secara online, secara maya ini bagi yang ada kesempatan
insya-Allah tak lain tak bukan untuk kita saling ingat memperingati, untuk kita saling lengkap melengkapi dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan iman, dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan Islam, dalam perkara-perkara yang insya-Allah akan memberikan bekalan takwa kepada kita, untuk sama-sama kita berkongsi tentang perkara-perkara yang insya-Allah akan menambahkan ilmu kita dan akan membangkitkan keimanan kita, menyuburkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya dapat melajukan, kita kata, amal kita, dapat memperbaiki insya-Allah amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, saudara-saudari sidang penonton dan pendengar yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah pada petang ini seperti biasa, insyaAllah kita akan melanjutkan lagi perkongsian dan pembacaan daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran Lidda'wati wad-du'ah. Dan alhamdulillah, sebelum ini kita telah pun memulakan dengan beberapa siri yang saya kira lebih daripada 10 siri yang sebelum ini telah pun kita sama-sama kongsikan dan bacakan daripada kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran. Jadi insya-Allah pada petang ini kita akan melanjutkan lagi perkongsian dan pembacaan kita. Pembacaan kitab Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini insya-Allah, dan kita akan memasuki kepada Al-Mabhasus Tsani. Daripada Al-Mabhasus Tsani, ma yustafadu min qissati Ismail lidda'wati wad-du'ah. Seperti biasa, dalam kisah-kisah anbiya yang dibentangkan, kisah-kisah Quran yang dibentangkan dalam kitab Al-Mustafad ini, setiap kisah akan dibahagikan kepada dua mabhas ataupun dua bab. Bab yang pertama akan menceritakan secara ringkas. Sebagai contoh, kita telah pun melihat secara ringkas tentang kisah Nabi Ismail alaihi salam sebelum ini dalam 3 ke 4 siri. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan melanjutkan pada bab yang kedua. Kita akan melanjutkan pada bab yang kedua, iaitu pengajaran dan pelajaran. Pengajaran dan pelajaran ataupun faedah yang dapat kita ambil daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam ini untuk dakwah dan juga pendakwah. Untuk dakwah dan juga para da'i. Tentu juga kita akan bertanya, mungkin untuk diri kita, saya ni dah pendakwah ke? Ataupun pendakwah ini ada golongan-golongan tertentu sahaja? Ataupun saya ini perlukah berdakwah? Apa hukum berdakwah kepada saya? Maknanya saya ni kena buat kerja dakwah ke? Tentu ada yang bertanya. Di sana ada satu buku yang ditulis oleh Dr. Abdul Karim Zaidan juga. Buku itu bertajuk Usulud Da'wah. Dalam buku tersebut, Dr. Abdul Karim Zaidan ada menjelaskan tentang hukum berdakwah. Hukum berdakwah. Ataupun siapa yang kena berdakwah ini. Dalam membahaskan tentang hukum berdakwah ini,
maka ditulis ataupun disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku Usulud Da'wah. Dia kata apa? Dia kata berdakwah ini, hukum berdakwah ini wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin zakaran kana au unsa sawa'an kana zakaran au unsa ataupun zakaran kana au unsa ala qadri istita'atihim, ala qadri istita'atihim. Dr. Abdul Karim Zaidan kata hukum berdakwah ini wajibun ala kulli muslimin wa muslimatin zakaran kana au untha ala qadri istita'atihim. Apa artinya? Mak dalam berdakwah ini hukum dia adalah wajib ke atas setiap individu muslim dan juga muslimah. Hukum berdakwah ini wajib ke atas setiap individu muslim dan juga muslimah. Zakaran kana au untha. Dijelaskan lagi, sama ada lelaki ataupun perempuan. Maknanya lelaki muslim dan juga perempuan muslimah, maka jatuh ke atas mereka hukum wajib berdakwah. Cuma di akhir ta'rif itu diikat dengan kalimah ala qadri istita'atihim. Di atas kemampuan yang ada pada mereka, dengan kadar ilmu yang ada pada mereka, dengan sebanyak mana pengalaman yang ada pada mereka, dan pengalaman dan juga ilmu ini diadunkan dan menjadi bekalan kepada setiap muslim dan juga muslimah untuk melaksanakan kerja dakwah, untuk melaksanakan kerja dakwah. Ada seorang yang diceritakan baru memeluk Islam, baru saja pandai baca surah Al-Fatihah dan tahu terjemahan daripada surah Al-Fatihah, maka beliau berdiri, duduk di hadapan orang ramai dan membacakan surah Al-Fatihah dan menerangkan kepada orang ramai. Walaupun dia baru tahu surah Al-Fatihah, baru peluk Islam dan baru tahu surah Al-Fatihah dan juga kita kata intisari daripada surah Al-Fatihah, bangun lantas melaksanakan kerja yang telah pun ditaklifkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu muslim dan kepada setiap individu muslimah. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Tak kira sama ada lelaki ataupun perempuan. Cumanya dengan kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Tengoklah kita ni mampu takat mana dan kita berusaha untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah ini. Dan insya-Allah pada petang ini kita akan melihat pelajaran dan pengajaran daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam untuk dakwah Islamiah ini dan juga untuk para pendakwah. Maknanya kita nak berdakwah ini, kita boleh belajar dan kita kena belajar daripada kisah-kisah
para pendakwah yang terdahulu, yang terdiri daripada para rasul, para anbiya, para duat yang telah pun diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala selepas mereka melaksanakan tugas-tugas dakwah yang mulia ini. Dan kita melanjutkan usaha-usaha yang telah pun diwariskan oleh para rasul, oleh para anbiya, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, oleh para duat yang terdahulu yang telah pun menunjukkan kepada kita bagaimana seharusnya seseorang Muslim ataupun Muslimah itu berada di atas jalan dakwah ini. Berada di atas jalan dakwah ini, insya-Allah. Dan hari ini kita akan tengok pelajaran dan pengajaran ataupun faedah daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam untuk dakwah dan juga para pendakwah itu sendiri. Fi qissati Ismail ibar wa 'izat. Jadi dalam kisah Nabi Ismail ini ada banyak pelajaran dan pengajaran. Ada banyak pelajaran dan pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh kuasai, yang kita boleh belajar, dan kita boleh menjadikan pelajaran dan pengajaran ini yang kita dapat ini untuk menjadikannya sebagai panduan dalam kita melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah. Dalam kita melaksanakan ataupun dalam kita nak menerangkan Islam ini kepada manusia. Bahkan kisah Nabi Ismail alaihi salam ini, pengajaran yang kita dapat ambil ini banyak sudut. Bahkan mencakupi lapisan manusia. Maknanya sebagai pendakwah itu, dia pelbagai lapisan. Siapa yang boleh belajar daripada Nabi Ismail ini? Kalau dia sebagai para syuyukh. Sebagai para syuyukh. Jadi nak kena belajar daripada Nabi Ismail. Kalau dia juga sebagai para syabab, para pemuda dan pemudi, maka boleh belajar dengan Nabi Ismail alaihi salam. Kepada para aba, kepada para bapa, kepada ayah-ayah, kepada para abah, juga kena belajar daripada Nabi Ismail alaihi salam. Dan juga kepada anak-anak. Kepada anak-anak juga kena belajar daripada Nabi Ismail. Kalau anak-anak ni, kalau level anak-anak, kita tengok bagaimana Nabi Ismail masa anak-anak. Gitu. Kalau para bapa, tengok bagaimana Nabi Ismail jadi bapa. Kalau sebagai para syuyukh ataupun orang tua, tengok macam mana Nabi Ismail sebagai syuyukh, sebagai orang tua. Kalau para pemuda, pemudi, para belia, maka kita boleh tengok saat belia Nabi Ismail itu bagaimana hamasah dan juga semangatnya dalam berdakwah. Dalam mengibarkan panji tauhid la ilaha illallah. Jadi mencakupi, kita kata, semua orang,
boleh ambil pengajaran ataupun kena ambil pengajaran daripada kisah Nabi Ismail alaihi assalam. Dan insya-Allah di sana digariskan dan dijelaskan oleh Dr. Abdul Karim Zaidan dalam buku Al-Mustafadu min Qasasil Quran ini, ada kurang lebih 7 pengajaran. Ada kurang lebih 7 pengajaran secara poinnya. Dan insya-Allah kita akan tengok satu persatu. Kita akan tengok satu persatu insya-Allah. Pengajaran yang pertama ataupun pelajaran yang pertama yang dapat kita ambil, yang dapat dakwah dan para pendakwah belajar daripada Nabi Ismail alaihi salam. Sebab itu kita ni tak perlu teraba-raba mencari formula ataupun kaedah-kaedah sendiri. Kreativiti perlu. Tetapi sebenarnya petunjuk sudah pun ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Quran. Kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang soleh yang terdapat dalam Al-Quran ini sudah pun menjadi petunjuk, sudah pun menjadi kaedah-kaedah yang kita kena pelajari untuk kita meneruskan usaha dakwah ini. Untuk kita meneruskan usaha dakwah ini. Tunggu kita nak belajar, tunggu kita nak ambil pengajaran, nak baca, nak buat kajian dan nak ambil pengajaran untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita. Pelajaran yang pertama yang kita boleh ambil adalah al-inqiyadu li amrillah. Al-inqiyadu li amrillah, iaitu mengikat diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak kena mengikat diri kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikat ini bukan bermakna kita itu tak boleh buat apa. Bukan makna kita tak boleh buat apa. Kita nak kena mengikat dan nak kena mengikuti perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mengikat diri kita dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini ditunjukkan oleh Nabi Ismail alaihi salam dan juga bapanya Nabi Ibrahim alaihi assalam. Sebab itu disebut asya'nu bil muslim inqiyaduhu li amrillah wa mubadaratuhu ila tanfizihi bikamil ar-ridha wal qabul duna taraddud wala kasal wala ta'qib. Wa hadha ma kana alaihi Ibrahim alaihi salam. Wa qad talaqqa amrun وقد تلقى أمر ربه بذبح ابنه إسماعيل. Jadi kita tengok bagaimana keterikatan diri Nabi Ibrahim alaihissalam sebelumnya, selepas itu Nabi Ismail, dan kita melihat mereka berdua ini bersegera, tak tunggu, bersegera untuk melaksanakan apa yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Bikamil ar-ridha wal qabul. Yang ni kita nak kena tengok diri kita. Terima itu dengan ridha dan dengan penuh penerimaan. Ridha ni maknanya, terima tu maknanya puas hati. Tak ada dalam diri dia tak puas hati. Jadi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, kita nak kena didik diri kita untuk kita ridha dan kita puas hati.
Apa juga perintah Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan perintah solatnya fi muqaddimatihi, dengan perintah untuk birru al-walidainnya, dengan perintah untuk kita menunaikan ibadah-ibadah yang wajib, dengan perintah untuk kita berdakwah, dengan perintah untuk kita melaksanakan kebajikan, dengan perintah untuk kita menjadi orang-orang yang menginfakkan sebahagian daripada harta benda rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan di sana ada zakat yang perlu, yang wajib kita keluarkan sebagai contoh. Maka perintah-perintah yang seperti ini yang telah pun disusun atur oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia, lebih-lebih kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita nak kena terima dia. Terima ni maknanya terima dengan redha ni maknanya puas hati. Tak ada tak puas hati, tak ada. Maknanya terima dengan puas hati. Tapi dalam perkara ini kita nak kena didik diri kita. Memanglah susah, memanglah sulit. Tapi peluang yang Allah bagi kepada kita setiap hari ini, kita nak kena cuba usaha didik diri kita untuk terima akan perintah-perintah yang telah pun diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampailah kepada perintah-perintah yang tinggi, yang menuntut pengorbanan dari sudut harta benda, dari sudut jiwa dan sebagainya. Seperti perintah untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebagai seorang Muslim, dia kena terima, dia kena ridha. Ridha tu nak kena puas hati dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, duna taraddudin, duna taraddud wala kasal, tanpa dia teragak-ragak dan tanpa dia malas, tanpa dia bermalas-malas, wala ta'qib, tanpa dia persoalkan pula ataupun tanya balik. Jadi maknanya ini yang kita dapat pelajari daripada kisah Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail yang kita sedang tengok pada hari ini. Wa hadza ma kana alaihi Ibrahim alaihi salam. Dan ini terlebih dahulu telah pun dizahirkan dan ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam apabila Nabi Ibrahim ini menerima perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala yang dia kena sembelih anaknya Ismail. Yang dia kena sembelih anak Ismail. Jadi apa kata Dr. Abdul Karim Zaidan? Fa'ala du'ati al-muslimin. Maka sewajarnya menjadi kewajipan kepada para pendakwah, kepada para da'i, kepada para da'i ilallah, kepada orang-orang yang nak menyeru manusia ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ta'miq hadzal ma'na fi qulubi al-mad'uwin. Nak kena menjelaskan dan nak kena memahamkan, nak kena memperdalamkan makna mengikat diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala ini kepada audien mereka, kepada para mad'u, kepada para mutarabbi, kepada orang yang diajak untuk diajak untuk mengenal Islam, diajak untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, nak kena perjelaskan perkara ini. Tapi terlebih dahulu para da'i, para pendakwah nak kena faham dululah, nak kena perdalamkan kefahaman yang dimaksudkan mengikat diri dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala itu. Terima dengan ridha dan puas hati, tanpa taraddud dan juga tanpa kasal.
Tapi semua ini perlu dididik, perlu ditarbiah diri kita sendiri, perlu sentiasa kita mendidik diri kita mentarbiah diri kita menggabungkan diri kita dengan para alim ulama untuk mendapat bimbingan dan taujihat daripada mereka dalam mendidik kita untuk kita ini mengikat diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Fama ahwajul muslimin al-yawm lihadha al-inqiyad li awamirillah. Jadi ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat diperlukan oleh orang Islam pada hari ini. Oleh orang Islam pada hari ini untuk apa? Untuk mengikat diri mereka dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan pelajaran ataupun pengajaran yang pertama yang kita dapat daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam dan sebelumnya kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kedua? Pelajaran yang kedua yang dapat kita ambil insya-Allah, fi Ismail uswatun hasanah lisyababil muslim. Fi Ismail uswatun hasanah lisyababil muslim. Pada Nabi Ismail alaihi salam itu ada suri teladan, ada uswatun hasanah, ada qudwah bagi pemuda muslim. Maknanya Ismail alaihi salam ini, baginda Ismail alaihi salam ini memberikan uswah, memberikan contoh yang baik bagi pemuda muslim. Jadi pemuda muslim pada hari ini sangat-sangat berhajat sebenarnya untuk mencontohi Nabi Ismail alaihi assalam. Lebih-lebih lagi kerana pemuda hari ini adalah pemimpin masa depan. Kita nak tengok sebuah negara itu pada masa depan, maka kita tengok pada pemuda-pemudinya hari ini. Contoh kita nak tengok Malaysia ini 20-30 tahun lagi nak jadi apa, maka kita tengok kepada pemuda-pemudi muslimnya. Kita tengok kepada pemuda-pemudi muslim yang ada pada hari ini. Secara umumnya juga kepada pemuda-pemudi yang ada pada hari ini, maka itulah yang akan mencorakkan negara kita Malaysia tercinta ini 20, 30 ataupun 40 tahun ke depan ini. Maka lebih-lebih lagi pemuda muslim pada hari ini sangat berhajat untuk mengikuti, untuk mengambil pengajaran dan pelajaran daripada Nabi Ismail alaihi assalam. Jadi kita tengok dalam kisah Nabi Ismail yang kita baca dalam 3-4 siri sebelum ini, bahawa kisah Nabi Ismail ini hiya qissatu syab muslim amana billah. Kita melihat bagaimana seorang pemuda muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita nak kena introspeksi iman kita. Lebih-lebih lagi para pemuda dan pemudi nak kena sentiasa introspeksi iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana ditunjukkan oleh Nabi Ismail AS, yang mana jelas kita nampak pada Nabi Ismail ini yang beliau merupakan seorang pemuda muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kita tengok bagaimana pemuda Muslim yang bernama Ismail alaihi salam ini diuji coba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat sulit, dengan ujian yang sangat getir, dengan ujian yang sangat payah. Getir, sulit, payah tu tera mana? Tera mana ujian yang dihadapi oleh Ismail alaihi salam ini? Bi an yamuta zabhan, yang mana dia itu diuji cuba oleh Allah Subhanahu wa taala yang Nabi Ismail yang beliau akan mati disembelih oleh ayahnya sendiri, disembelih oleh tangan ayahnya sendiri, iaitu Ibrahim. Wa ma'a hadza lam yartajif. Walaupun begitu ujian yang berat dan getir dihadapi oleh Ismail alaihi salam, kita tengok bahawa Ismail ini lam yartajif. Apa yang makna lam yartajif ni ya? Kita nampak bahawa Ismail alaihi salam ini tidak gementar, tidak berasa takut, tidak gementar dan tidak rasa takut dengan ujian yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Walam yahtaz indama akhbarahu abuhu bi annahu ra'a fil manam annahu yazbahahu. Bila mana dia dikhabarkan oleh ayahnya Ibrahim yang bermimpi menyembelihnya. Seperti mana yang telah pun kita cerita panjang lebar sebelum ini. Tak takut, tidak gementar. Ini ujian yang kita kata diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Ismail, pemuda Muslim. Kepada Ismail, seorang pemuda Muslim pada ketika itu. Bal rah yushajja' abahu 'alal mudi fi tanfidhi ma ya'muruhu bihi Allah. Tetapi Ismail ini dengan penuh tenang. Ismail ini dengan penuh tenang, bahkan beliau pula bagi motivasi kepada ayahnya. Bagi galakkan kepada ayahnya. Menenangkan pula ayahnya untuk menyembelih dia. Itu kita tengok bagaimana Ismail alaihi salam. Bukan kata sekadar tidak takut dan gementar, tetapi beliau tenang, rileks dan berusaha memotivasikan dan menggalakkan ayahnya Ibrahim untuk melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa peranan kita sebagai para pendakwah? Apa peranan kita sebagai para pendakwah? Pemudi, sebagai para pemuda dan pemudi. Ad-da'wah yang insya-Allah yang sedang berusaha untuk melaksanakan kerja-kerja dakwah dan tarbiyah ini, apa peranan kita? Fa'ala du'atil muslim. Maka wajar dan wajib bagi pendakwah Islam an yudzakkir yudhakkiru asy-syabab al-muslim biqissati Ismail. Jadi peranan kita adalah yang pertama sekali, kita ini menceritakan dan selalu mengingatkan para mad'u ataupun audien kita ataupun siapa-siapa yang kita nak ajak kepada Islam ini,
selalu kita mengingatkan mereka dengan kisah Ismail alaihi assalam. Dan kita nak kena selalu bawa kisah-kisah seperti ini. Bawa kisah-kisah seperti ini untuk kita ceritakan kepada audien ataupun para mad'u kita. Liyakun lisyababil muslim uswatun hasanah fi Ismail. Agar para pemuda dan para pemudi, orang-orang muda pada hari ini akan menjadikan Ismail alaihi salam itu sebagai contoh, sebagai suri teladan, sebagai ikutan untuk mereka. Ini menjadi tanggungjawab kita lah, insya-Allah, untuk sama-sama kita kata sama-sama usahakan pada hari ini. Kalau kita melihat dalam realiti kita pada hari ini, disebut inna syababana al-muslim ad-da'i' la budda lahum min musul ulya tamla'u uyunahum tamla'u uyunihim. Bahawa orang-orang muda pada hari ini, para pemuda dan para pemudi pada hari ini, yang kita nampak pada hari ini yang rata-ratanya banyak, kita kata banyak yang tidak mendapat kefahaman Islam, yang kita nampak kehidupan mereka ini larut dengan waqi' dan realiti pada hari ini, maka mereka dan orang muda seperti ini sangat-sangat berhajat kepada contoh yang terbaik yang dapat kita paparkan, yang dapat kita tampilkan, yang dapat kita zahirkan di hadapan para pemuda dan pemudi ataupun orang-orang muda pada hari ini. Yang mana dengan kisah Nabi Ismail ini, insya-Allah akan dapat memberikan kepada mereka contoh dan dapat menyuburkan di dalam hati orang-orang muda pada hari ini makna iman yang sebenar, yang akan menyuburkan keimanan dalam diri para pemuda-pemudi hari ini yang masih lagi tercari-cari tujuan kehidupan mereka di dunia ini. Bila mana dengan kisah Nabi Ismail ini yang kita ceritakan, yang kita ingatkan kepada mereka, yang kita tampilkan kepada orang muda pada hari ini, dengan kisah-kisah seperti ini akan menyuburkan iman mereka dan akan dapat membimbing mereka untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan seterusnya dapat apa ya? Dapat menjaga diri orang-orang muda pada hari ini daripada ditipu oleh syaitan, daripada ditipu oleh hawa nafsu. Bila mana kita menzahirkan kisah-kisah seperti ini. Dan apa yang kita bincangkan pada petang ini iaitu kisah Nabi Ismail alaihi assalam. Jadi ini merupakan tanggungjawab kita sebagai seorang pendakwah untuk kita menceritakan, untuk kita memaparkan, untuk kita menzahirkan kisah Ismail alaihi salam ini kepada orang muda, kepada para pemuda dan para pemudi, agar dengan kisah ini akan memberikan bimbingan dan petunjuk kepada mereka, dapat membangkitkan keimanan mereka
dan seterusnya dapat membantu mereka untuk menjadi orang yang taat, kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan pelajaran yang kedua yang kita dapat daripada kisah Nabi Ismail alaihi assalam. Kita lanjut lagi satu insya-Allah. Pengajaran yang ketiga yang dapat kita ambil, kita kata daripada kisah Nabi Ismail alaihi salam ini adalah tafrijul kurubat bi ihsani ta'ati lillah. Tafriju al-kurubat bi ihsani ta'ati lillah. Iaitu apa? Menghilangkan lara kesedihan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ataupun dalam erti kata yang lain, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi kepada problem yang dihadapi oleh kita, yang dihadapi oleh manusia bila mana kita menjadi orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang taat, jadi orang yang baik, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi, akan memberikan penyelesaian, akan memberikan kegembiraan kepada kita bila mana kita menghadapi kesulitan, menghadapi kepayahan hidup, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan memberikan solusi dan penyelesaian dalam kehidupan kita. Yang mana disebut di sini Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan daripada kaum muslimin yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka hadapi, apa yang mereka alami daripada kesempitan, daripada cobaan-cobaan kehidupan, selama mana mereka hadir dan siap serta bertekad untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu apa yang Allah susun untuk kita, apa yang Allah aturkan untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita ini, apa yang Allah minta kita lakukan dalam pelbagai bentuk ketaatan, semua itu adalah perkara-perkara yang akan memberikan kepada kita penyelesaian ataupun memberikan kebahagiaan kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita bila mana kita menghadapi ujian, bila mana kita menghadapi cobaan hidup, bila mana kita menghadapi kesedihan, kesulitan, maka di sana akhirnya nanti Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan semua kesedihan, kesulitan dan kepayahan yang dihadapi oleh kita. Syaritata, dengan syarat kita menjadi orang Muslim ataupun menjadi seorang Muslim yang mengikatkan diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang taat. Maka Allah akan memberikan kebaikannya kepada kita. Sebab itu kita baca dalam Al-Quran juga, kita akan jumpa ayat yang berbunyi inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maknanya setiap daripada kesulitan dan kepayahan itu akan disusuli dengan kesenangan dan kegembiraan. Gitu. Jadi kepayahan kita, kesulitan kita, begitu juga dalam kita melaksanakan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di sana Allah Subhanahu wa taala akan hilangkan daripada kita sama ada
Kalau tak hari ni pun besok. Kalau tak besok pun satu hari nanti. Tapi dengan syarat kita ini kena menjadi orang yang inqiyad. Orang yang mengikatkan diri kita sentiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang ni wa hadza ma yadullu alaihi qauluhu ta'ala kadzalika najzil muhsinin. Inilah seperti mana yang ditunjukkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala di akhirnya selepas Nabi Ibrahim telah pun tunduk dan patuh kepada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ismail pun juga begitu, sedia untuk disembelih, dikorbankan. Maka akhirnya Allah menggantikan dengan sembelihan yang besar kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalika najzil muhsinin, dan begitulah kami membalas orang-orang yang berbuat baik. Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kita dengan kebaikan. Allah Subhanahu akan memberikan solusi dalam segala ataupun dalam setiap problem yang dihadapi oleh kita. Bila mana kita ini menjadi orang-orang yang taat, orang yang sentiasa insya-Allah berusaha untuk mengikat diri kita dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Muslimin, muslimat, saudara-saudari yang dirahmati Allah sekalian, saya rasa itulah 3 pengajaran ataupun pelajaran yang dapat kita ambil, yang dapat kita baca, yang dapat kita kongsikan pada petang ini daripada kisah Nabi Ismail alaihi assalam. Dan insya-Allah jika diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sambung lagi insya-Allah pengajaran dan pelajaran seterusnya pada minggu hadapan insya-Allah pada hari dan waktu yang sama dengan izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang mana yang baik, yang hak itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah daripada saya mohon maaf, dan marilah sama-sama kita mohon ampun daripada Allah Subhanahu wa taala di atas segala taksir dan juga kekurangan yang kita lakukan selama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk memberikan keampunan kepada diri kita semua insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu terus membimbing kita, menuntun kita untuk kita menjadi hamba yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.